lepas tu ni ada tak sempat nak rehat terus masuk sini. Tak apa. Petang ni kita ada input tapi kita macam chill lah. Kita chill lah, okay. Dah 2 Januari dah rasa wah, dia punya semangat dia macam tak nak bercuti, macam nak terus bersekolah macam tu. Kita 2 Januari cuti juga tau. Sebab untuk geng-geng Selangor, geng-geng yang tak cuti Jumaat, sebab 1 Januari jatuh pada hari Ahad, public holiday hari Ahad, so hari Isnin cuti. Tapi yang geng-geng Kedah, Kelantan, Johor, diorang kena sekolah lah. So ada replay tak? Ada. Ilmu free ada replay punya kelas juga. Everything is for free ya. Jadi tolonglah ajak kawan-kawan awak join sekali sebenarnya kan. Buka pasal awak duduk je tengok tu, at least ada input masuk dalam kepala, betul tak? Daripada cuti tak buat apa-apa kan. Duk scroll TikTok, duk scroll IG. Kan boleh scroll, boleh scroll, cuma balance kita kata. Next class subscription MC Plus, that's gonna be on January. Nantikan. Wah, dia dah tak sabar tunggu subscription MC Plus untuk kebaikan momentum. Betul. Lama tak nampak Zulaika, lama tak nampak Zulaika juga. Saya nak tanya, ada tak student saya 3 beta dekat sini? Saya wajibkan dia orang masuk. Ada ke tak ada dekat sini? Ada. Okay, anyways, kita akan mula pada pukul 4.18 Kita akan kita start pada pukul 4.18 sebab kita bagi laluan pada kawan awak join tau. Mungkin ada yang baru teringat, baru nak download lah apa. So sekolah dekat mana? Saya dekat Bukit Jelutong, SMK Bukit Jelutong, Shah Alam. Student saya seorang pun tak join MC Plus lagi, padahal dah berbuih mulut saya duk promote. Hari tu saya tanya berapa orang yang dah register, tak ada seorang pun sampai hati. Serius Bukit Jelutong. Yang baru-baru ni keluar dekat FYP Toxic Kids kan. Dekat Malaysia ni mana Toxic Kids. Yang paling bertoksik adalah budak Bukit Jelutong. Bawah dia Subang, lepas tu ada Ampang, lepas tu tiba-tiba Kuala Kangsar pun ada. Bukit, saya macam setuju je lah kot Siap ada lagu. Lagu Bukit Jelutong tu student SMK Bukit Jelutong yang buat tau. Bukit Jelutong. Yo, saya tak boleh buka lah sebab dia ada perkataan carutan. Betul, saya macam boleh, lagu sedap, lagu the rap sedap, tapi banyak kenapalah macam nak mencarut sangat. Boleh je buat lirik-lirik yang indah, betul tak? Ni banyaknya dia punya mencarutnya. Dia mencarut perkataan yang tipikal lagu-lagu western lah, perkataan macam pantai kan, pantai dalam bahasa Inggeris, benda-benda gitu. Macam sayangnya saya tak boleh dengar selalu sebab kalau dengar nanti hati hitam. Macam American rap. Betul, dia macam American sikit. Dekat YouTube dia orang ada buat lagu sekolah versi rock tau. Lepas kelas ni awak cuba buka lagu sekolah SMK Bukit Jelutong, ada dia orang cover sedap lagu dia versi rock sikit. Ada. Okey, dah pukul 4.18, jom kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and hello Form 3 Science. Apa khabar semua and welcome to your first ever ilmu free untuk subjek sains. Betul tak? This is actually the third session for today, tapi untuk sains the first one. Am I right? Betul kan? Okay. Jadi untuk ilmu free, for your information, mungkin ada yang baru register, yang baru join kita sebagai Plusians. Welcome. For your information, ilmu free ni memang kelas free. Kita buat untuk awak buat revision. Sebab apa? Macam awak tahu, kebanyakan sekolah, termasuk sekolah saya and majority sekolah, bulan Januari nanti awak akan ada exam. Betul ke tidak? Dan exam tu dia dia cover topik form 3 sahaja, which is jarang sangat sebenarnya, because previously PT3 ke zaman saya dulu panggil PMR. Tak adalah zaman saya zaman batu ke apa, tak adalah jauh sangat dengan awak. Tapi zaman saya is called PMR.
PMR, PT3 semua ni dia tanya dari Form 1 sampai Form 5. Salah, kejut apa Form 5. Form 1 sampai Form 3. Jadi kan kadang-kadang bila masuk Form 3 ni student macam alah give up. Dia give up syllabus Form 1. Dia give up syllabus Form 2. Sebab waktu Form 3 baru dia mula dapat hidayah. Betul tak kan? Jadi this is the time for you to betul-betul perform. Sebab dia cuma tanya topik Form 3 sahaja. And just sedikit peringatan lah kebanyakan sekolah yang ada aliran. Macam sekolah saya ada 5 aliran berbeza tau bila nak masuk Form 4 dengan Form 5. And aliran-aliran ni dia tengok results. Walaupun dia berdasarkan minat, tapi kita kena tengok juga kemampuan dia dari segi results. Betul. Ada yang berniat nak masuk Sains Tulen tapi sebab waktu dia Form 1, Form 2 dia tak perform. Form 3 baru dia perform. Itu pun kita macam alah susah nak masukkan dia dalam Sains Tulen. Jadi sekarang ni kan, it's time for you to shine because hanya syllabus Form 3. And kalau awak tengok kelas ilmu free untuk Form 3 kita ada berlambak. Betul tak? Banyak sangat, seriously. I think dia boleh cover like literally half of the syllabus sebenarnya. Okay, alright. So, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Disebabkan ini kan hari pertama cuti sekolah. I mean, tadi pagi pun sekolah, awak baru je mula bercuti pukul 12.30 tadi. So, saya fikir, okay, kita ambil topik yang santai-santai tapi untuk kita refresh balik. Kenapa saya kata santai? Sebab dia tak susah. Tapi dia melibatkan banyak terma-terma. Jadi kita santai-santai, kita refresh balik term-term tersebut. And not only that, saya juga ada sediakan beberapa soalan dekat sini, termasuklah soalan kebat. Untuk stimulate sikit kita punya otak kita ni. Okay, alright. Jadi sebelum tu saya nak tanya dekat awak sekejap. Awak download nota DLP student. Mana ada? Dekat sini semua ada bahasa Inggeris. Well, at school, I teach in English. All my students are DLP students. But here, tak adalah. Dekat sini, perantaraan kita bahasa Melayu. Tapi dia punya substance tu, dua-dua bahasa ada. Jap, saya nak tanya awak, nota awak dapat warna pink macam ni ke? Ataupun dia warna brown macam ni? Awak dapat mana satu? Saya nak tanya. Pink. Ada dapat, ada yang brown yang pakai brown ni awak pakai Apple ke? Produk-produk Apple ke? Macam iPad, telefon Apple. Okay. So dekat sini memang ada perbezaan dekat situ. Tapi tak apalah. Tapi awak print masih nampak kan walaupun dia brown kan? Saya just nak confirmkan benda tu sebab ini kita punya kelas pertama. Okay, kalau nampak tak apa. Okay, good. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, boleh ke kita mulakan sekarang? Shall we start now? Kalau ready, say yes dekat chat dengan penuh bersegamat sekali. Yes. Warna pun, saya pay attention kepada color sebab yelah kita buat warna sebab nak synchronize warna peparu dengan warna ni, tiba-tiba dia berubah kan. Okay, tadi dia tanya kelas ni untuk non-Plusian juga ke? Of course, ini kan ilmu free awak, semua orang boleh. Awak ajak mak ayah semua sekali duduk sebelah-sebelah pun tak apa. Okay, jadi hari ini kita nak fokus kepada jantung. Kita nak tengok balik struktur-struktur jantung, salur-salur darah yang terlibat dan juga soalan-soalan yang berkaitan dengan jantung. Okay, but before that, dekat atas ni kalau awak tengok, yang ni jantung everyone knows. Cuma yang ni benda apa? Kalau awak nampak, itu struktur apa? Peparu. Very good. Sebenarnya kan jantung dengan peparu kita duduk sangat rapat tau. Sebelah-sebelah sebab diorang ni bekerja sama. Together. Jom. Saya imagine macam katalah awak nak jadi medik. Nak jadi medik pula. Awak nak jadi doktor. Awak ambil course medik. So kita nak buat anatomy. Kita nak tengok anatomy Okay, so di hadapan awak ni kita dah ada satu mayat. Tak adalah mayat, I mean like a human body yang kita dah buang dia punya skin dah. Okay, so dekat sini kita nak tengok okay, kalau dalam anatomy, contoh okay, contoh yang ni awak akan cakap tangan kiri ke tangan kanan. Ini tangan kiri ke tangan kanan dia? Okay, yang ni tangan kiri. Yes, kita akan describe dalam anatomy bahagian belah sini kita kata bahagian kiri. Maknanya yang ni peparu belah kiri, yang ni peparu belah
kanan dia. Okey, sebab apa? Nanti struktur jantung kan dia ada atrium kiri, atrium kanan. Ada student yang confused yang mana kiri, yang mana kanan. So remember, awak adalah doktor, awak sedang buat bedah siasat. Boleh faham? So this is kiri belah sana kanan. Okey. So sekarang ni macam kita tahu kita punya tulang rusuk dia protect, dia melindungi kita punya peparu dan juga jantung dekat dalam tu. So kita akan buang dia punya tulang rusuk dia. Okay, kita buang dia punya rib cage dia. Okay, alright. So dekat situ kita akan nampak yang mana purple. Can you see the purple thing? Benda-benda purple tu, itulah kita punya peparu. Sebenarnya peparu kita besar. It is actually like really big. Okay, sekarang saya akan selak kita punya peparu. Kita selak kita punya peparu untuk mendedahkan dekat bawah tu. Nampak tak seketul dekat situ? Can you see that? Saya zoom in. Nampak tak? Itulah kita punya jantung kita. So jantung kita dia duduk betul-betul bersebelahan dengan peparu. Sebab apa? Peparu kita kan nak supply oksigen dekat jantung. So they work together like that. So penciptaan, the creation of God ni sebenarnya perfect. Betul tak? Dia punya sistem dia tu work together macam tu. Okay, so dekat sini jom kita tengok balik. So this is our jantung ya. So this is our heart, jantung. Okay, heart ataupun jantung. So this is our peparu, in English lungs, in English lungs. Okay, now saya nak tanya dekat awak, this is very important. Jenis darah, type of blood. Apakah jenis darah yang membawa darah, jenis darah yang bergerak dari jantung pergi ke peparu? Kita panggil apa? Yes, darah terdioksigen. Okay, darah terdioksigen. In English kita sebut deoxygenated blood. Deoxygenated blood. Saya nak tanya, apakah maksud darah terdioksigen? What does it mean by deoxygenated blood? Betul. Dia bukan tak ada oksigen. Ada. Cuma kepekatan oksigen dia rendah. Lain Dia still ada kandungan oksigen, cuma kepekatan oksigen dia rendah. Okey. So darah tu dia mengalir dari jantung masuk ke peparu, peparu kita top up oksigen. So bila peparu kita top up oksigen, what do we call the blood here? Yang mengandungi kandungan oksigen yang tinggi. Oxygenated ataupun darah beroksigen. Very good. Okay, ini saya guna warna merah. Ini ialah darah beroksigen ataupun oxygenated blood. Ya Allah, tangan saya macam agak keras ya, sebab kelas saya yang terakhir adalah pada Ahad lepas. Lepas tu sekolah saya pun sekarang ni memang musim exam, memang tak mengajar, tak menulis banyak. Tangan dah agak keras sedikit. So kalau tak dapat baca tulisan saya, minta maaf let me know, saya improve the handwriting. Okay, so dekat sini kan, selepas darah tu dah masuk ke dalam kita punya jantung, maka jantung akan pump darah tu pergi ke seluruh badan. Okay, yang ni ialah kita punya kapilari darah. Dekat sinilah sel-sel tu dia menerima oksigen daripada darah tersebut. Okey, jadi jom kita tengok kita punya struktur jantung. Kita tengok dekat anatomi tadi tu dulu. Nanti saya bagi masa dekat awak untuk awak isikan tempat kosong dekat sini. Okey, I'm sure many of you dah tahu dah nama dia, dah tahu dah dia punya ejaan dia. Cuma kita nak refresh balik. Ini apa, ini apa, ini apa kan? Okey, so jom kita tengok balik dia punya anatomi dia. Okey, saya buka struktur jantung. Okay, kita tengok yang ni. Right, so this is the jantung So jantung ni, dia punya saiz dia lebih kurang kita punya segenggam. Segenggam tangan kita. So jantung lelaki dia punya saiz a bit bigger than jantung perempuan sebenarnya. Sebab itulah, ini kadang-kadang dia tanya soalan tau. Dia tanya soalan, kenapakah kadar nadi, pulse rate, tahu tak kadar nadi yang awak kira dekat sini, kira kat sini kan? Waktu kita berehat, bukan waktu rehat pukul 10 hingga 10.30 dekat sekolah pergi kantin tu, bukan. Waktu rehat maksud dia, waktu awak duduk. Waktu awak duduk tak buat apa-apa. Itu kita kata kadar nadi rehat, resting pulse rate. Siapa lagi tinggi? Lelaki ke rendah? Lelaki ke rendah? Lelaki ke perempuan yang lagi tinggi? Sebenarnya perempuan.
Waktu kita relax, waktu tak buat apa-apa, perempuan lagi tinggi. Sebab apa? Sebab dia macam mudah nervous. Bukan nervous. Sebab jantung perempuan dia sedikit kecil. Disebabkan dia sedikit kecil, jantung dia kena bekerja kuat sikit. Dia kena dalam masa 1 minit, jantung dia kena pump banyak sikit. Average perempuan katakanlah lebih kurang 70, lelaki mungkin 68 macam tu. Dia kurang sikit. Of course ni average. Okay? Maknanya ada je lelaki yang dia punya kadar denyutan dia lagi tinggi daripada perempuan. Of course ada. Okay. Alright, so jom kita tengok. First, saya jawab soalan dekat chat. Jantung ada berapa ruang? How many chamber? 4 ruang, very good. Okay, so jom kita tengok ruang dekat bahagian atas dulu. Okay, yang ni ruang yang pertama. Yang ni belah apa? Kiri ke kanan? Ini kiri ke kanan? Yes, nasib baik dah faham dah. Ini belah kanan ya. So ini adalah kanan dan ini adalah kiri. So yang kanan ni ini apa? Atrium ke ventricle? Alveolus. Bukan. Alveolus dekat peparu. Ini ialah atrium. Yang bawah dia adalah ventricle. Kalau kata awak confused, awak ingat begini ya. Bahagian atas ialah atrium. Lepas tu bahagian bawah ialah ventricle. Faham ke bawah? Bawah lah, bunyi dia macam bawah lah. Okay, alright. So jom kita tengok balik dekat sini. Okay, so ini atrium kanan, atrium kiri. Dah tahu kan? So kalau bawah dia, ini ventricle apa? Kanan ke kiri? Ini ventricle kanan, right ventricle. Ini ventricle kiri, left ventricle. Good. Okay. See, dah hafal dah 4 chamber. Okay, sekarang ni kita nak discuss dia punya blood vessel ataupun salur-salur darahnya. Okay, saya akan mulakan salur darah yang nampak macam warna biru ni. Nampak tak? Okay, bagi tahu dekat saya, salur darah ni dia bawa darah masuk ke dalam ruang apa? What chamber does this vessel brings the blood in? Yes, atrium kanan. Dia bawa masuk ke atrium kanan. Good. Okay. Ini ialah salur darah yang kita panggil sebagai vena ataupun vein. Dekat blood ni kita ada dua. Kita ada vena, kita ada arteri. Okay. Ini another hints untuk awak. Awak kena ingat. Kalau arteri, awak ingat away from. Arteri means away from. Maksud dia, darah tu dibawa menjauhi, keluar daripada jantung. Which means, kalau vena, vein. Okay, vein dia in masuk ke dalam. Boleh faham Okay, so ini ialah salur darah what we call vena cava. Okay, vena cava, English Melayu ejaan dia sama, beza dia huruf C dengan K. Melayu cava K, English C. Nanti kita akan ejakan sama-sama untuk awak. Okay. Nampak tak dekat sini ada dua? Satu atas, satu dekat bawah. Okay, good. Many of you still ingat very good. So yang ni kan, dia bawa darah daripada kita punya otak, daripada bahagian bahu kita, which is bahagian atas badan, masuk ke dalam jantung. Atas kita kata superior. Okay, superior vena cava ataupun Melayu dia vena cava superior. So antonym, lawan kepada superior, yang ni dia bawa darah dari bawah, dari kaki kita, dari abdomen kita, perut kita semua ni. Ini ialah inferior. Okay, so inferior vena cava. Good. Okay, so darah tu mula-mula dia masuk ke dalam kita punya right atrium, atrium kanan. Begitu dekat saya, darah tu sekarang ni OB ke DB? Oxygenated ke deoxygenated? Beroksigen ke terdioksigen? Yes, dia darah yang terdioksigen. Deoxygenated blood. Tak ada kurang oksigen sebab dia baru sampai dari satu badan. Dia baru sampai dari kaki kita, dia baru sampai dari otak kita. Kan kaki kita semua dah guna dah oksigen tu. So bila darah tu sampai dekat sini, darah tu kekurangan oksigen. So kalau darah tu kekurangan oksigen, apa perlu kita buat? Kita kena top up. Nak top up oksigen, kita kena hantar pergi ke mana guys? Kita kena hantar pergi ke kita punya peparu. Betul. Okey. Jadi kan,
Daripada right atrium, dia akan turun pergi ke right ventricle dulu. Dia turun ke bawah dulu. Nanti warna putih tu kita discuss benda apa. Kita fokus kepada structure dia dulu. Okay? So dia turun dekat ventricles. So dari ventricle ni, dia pump keluar. Kalau awak nampak dekat ini warna purple ni, satu pergi ke kiri, satu pergi ke kanan. Sebab apa? Kita kan ada dua peparu. Dia hantar separuh pergi ke peparu kanan, separuh pergi ke peparu kiri. Okay? Alright. Jadi yang ni away from the heart, keluar dari jantung. Arteri ke vena? Yes, ini obviously arteri. Dalam badan kita ada banyak jenis arteri. Jadi kita kena bezakan ini arteri apa. So arteri membawa darah ke peparu. Sekarang saya nak ajar awak Greek, perkataan-perkataan Greek ya. Mari belajar bahasa Greek. Nanti kan, I believe many of you akan masuk biology later. Betul tak? Siapa sini yang berangan nak masuk kelas, bukan berangan, maksud dia nak masuk kelas biology next year? Biologi pun saya ajar juga tahun depan. Okay, majority of you lah, I would say. You akan jumpa banyak perkataan Greek tau dalam biologi. Okay, contoh, jantung, heart itself, perkataan Greek dia ialah cardia. Sebab tu kita dengar perkataan cardiovascular. Pernah dengar ke cardiovascular? Cardio kan, saya melakukan senaman kardio. Kenapa senaman kardio? Sebab dia melibatkan jantung. Okay? Lepas tu lungs, kita punya peparu. Lungs dalam bahasa Greek ialah pulmonary. Lungs ialah pulmonary. Okay? Lepas tu kita ada hati, liver. Okay, liver ataupun hati. Yang ni ialah siapa tahu? Siapa tahu? Hati apa? Ini ialah hepa. Okay. So macam hepatitis. Hepatitis bila dia punya hati dia, liver dia dijangkiti oleh virus contohnya. Sebab tu kita kata berhepa-hepa di jalan raya. Engkau selalu dihepaku. Macam itulah lebih kurang. Okay. Kita apply. Apabila kita jauh dari Tuhan, menandakan hepa kita telah pun hitam. Okay. Alright. Seajar chemistry tak? Saya cuma ajar bio dengan science. Okay, anyways, kita sambung dekat mana tadi? Ni. Jadi kan, yang ni ialah pulmonary artery ataupun bahasa Melayunya arteri pulmonary. So dia hantar pergi ke peparu. Peparu kita top up oksigen. Sekarang darah tu menjadi darah apa? Bila dia dah banyak kandungan oksigen. Yes, dia jadi oxygenated blood ataupun darah beroksigen. Okay, so darah beroksigen, dia akan kembali masuk ke ruang dekat bahagian atas. So kalau atas, atrium ke ventricle guys. This is atrium. Dan dia duduk di belah kiri ke kanan jantung guys. Ini ialah belah kiri jantung. Maka ini ialah atrium kiri. Good. So tengok dekat situ. Nampak tak salur darah tu? Okay. Yang ni salur darah masuk ke dalam atrium, masuk ke dalam jantung. Kalau masuk vena ke arteri? Vena, vein. Very good. Dalam badan kita ada banyak vena. Kita nak bezakan ini vena yang bawa dari peparu. Makanya kita panggil pulmonary vein. Very good. Ataupun vena pulmonary. So nak tanya, ini apps apa? Ini nama apps dia ialah Atlas. Saya ejakan untuk awak. ATLAS. Yang ni dia berbayar kalau awak beli dari App Store ataupun Google Play. Tapi awak boleh beli secara sharing account dekat Shopee. Shopee boleh dapat RM5, RM10 pun boleh dapat dah. So bila nak keluar lagu MC Plus yang mereka buat dekat KI, nanti kalah, nanti kita akan announce. Dekat KI. Sini ada ke student KI yang terlibat dengan MC Plus dulu tu? Oh ada, mestilah ada kan. Okay. KI ayah saya dulu sekolah dekat King's Edward. Tapi masa tu dia sekolah zaman dia masuk darjah 1 sebab dia lahir tahun 1950. So darjah 1 dia waktu tu baru mencapai merdeka tau. So time tu dia kata cikgu-cikgu dia semua English. Cikgu English, belajar everything in English. Sebab tu ayah saya literal English sebenarnya. Waktu saya sekolah rendah saya tak pergi tuition English, belajar dari ayah saya. Itu sekolah dia nama King's Edward. King's Edward dekat Taiping kan. KI, kita bagi KI. Okay, anyway, sambung cerita dan nak habis dah lagi sikit je.
Okay, so selepas darah tu dah masuk dekat atrium kiri, dia turun ke ventricle kiri, lepas tu dia keluarlah pergi ke luar, pergi ke satu badan, melalui ni, salur ni, ini sebenarnya arteri, tapi dia special type of artery, start dengan huruf A juga. Betul, kita panggil dia aorta. Very good. Kenapa ada 3 cabang? Sebab dia hantar pergi ke tempat yang berlainan. Satu dia hantar naik pergi ke atas, pergi ke otak lah dan sebagainya. Satu dia hantar pergi turun ke bawah. Lagi satu, ni, jantung kita itself, nampak tak salur-salur darah ni? Lagi satu salur tu dia hantar pergi ke kita punya jantung itself. Sebab kita punya jantung pun perlukan oksigen untuk dia bergerak. Jadi yang ni pun ada jugalah dia dapat oksigen tu. Okay? Alright, so itu je lah sebenarnya cerita dia. Purple tu apa? Ini ialah arteri pulmonari. Dia bawa keluar pergi ke paru. Okay. So macam mana pembedahan kalau jantung dikeluarkan, maknanya darah tak mengalir dalam badan lah kan. Oh, kalau kata orang buat pembedahan jantung ke apa, diorang akan ada artificial artificial pumping. Darah dia akan masuk ke dalam mesin untuk dipump semula. Dia sebenarnya macam contoh otak kita dan juga kita punya tisu-tisu badan yang lain mesti kena sentiasa terima oksigen. Jadi diorang adalah kita kata artificial pump buatan tu. Alah, macam orang yang pernah tengok CPR tak? Yang kita tekan-tekan jantung dia tu kan? CPR tu sebab jantung dia dah berhenti berdegup. Jantung dia stop beating. So kita pump dari luar. That's what we call artificial beating ataupun degupan buatan. Degupan or denyutan, I think kita dah, what's the conclusion? Degupan ke denyutan? It's denyut, right? Denyut Denyut refers to the muscle. Tak apalah, tak kisah. Okay guys, jom saya bagi masa dekat awak untuk isikan tempat kosong ni. Lepas tu saya akan buat conclusion, summary lagi sekali dia punya pathway. Okay? Lepas tu kita akan jawab soalan-soalan yang ditanya, termasuklah soalan kebat. So, how long do you need? 3 minit sempat tak? 3 minutes. Okay, 3 minutes. So, sekarang pukul 4.41, kita akan diskus pada pukul 4.45 PM. Cuba buat. Yang apa? Yang huruf K dengan I, K dengan I pula, sorry. Huruf K dengan I. Yang ni dengan yang ni, K dengan J, sorry. K dengan, ya Allah, IJK. IJK abaikan dulu. IJK abaikan dulu. Kita fokus kepada pathway dia dulu. Okay. Meanwhile, kalau nak tanya apa-apa dekat chat, dipersilakan. Saya tengok Wednesday aku dah habis dah. Hari kedua, ketiga dia launch tu dah habis dah saya tengok Wednesday. Awak boleh lah cuti sekolah ni, boleh lah tengok cerita tu. It's good. Cuba teka Wednesday punya makanan kegemaran apa? Siapa tahu dia punya apa flavor pula, favorite food dia. McD bukan, ramen bukan, blood bukan. Jawapan dia ialah nasi kerabu. Of course lah Wednesday suka nasi kerabu kan. Sebab dia rabu. Daging manusia. Takutlah. Saya bila masuk November cuti sekolah, saya suka repeat balik Harry Potter. Saya tengok Harry Potter every year. Like tengok balik dari first one sampai yang apa last kali the death Hallow tu. I don't know, sebab bulan 12 dia macam feeling winter kan. Dia macam walaupun negara kita panas sepanjang tahun, bulan 12 dengan banjir lah apa bagai, but it's still feeling cuti sekolah tu rasa macam nak tengok Harry Potter. Upload answer tak? Kita akan upload answer juga selepas kelas. Don't worry. Okay. Sudah pergi typo ke? Saya pernah lah pergi typo, tapi jarang lah pergi ke kedai tu. Kenapa? Ada apa dekat typo? Yang cerita Harry Potter tu tengok dekat apps apa? Oh, saya download dekat torrent. Tapi banyak kan Harry Potter ni sebab dia cerita lama, so it's like everywhere. Download dekat torrent je.
typo collab dengan Harry Potter. What? Really? Like, is it now? Like, they've got like Harry Potter merchandise at typo? Oh, I didn't know that. I should check it out. It's good. So, kalau transformer, ya Allah, dia cerita soalan transformer naikkan voltan. Kenapa nak buat banyak hydroelectric sedangkan boleh guna satu je, lepas tu naikkan guna transformer? Kenapa kena sebab Khairul, soalan dia kenapa kita kena ada banyak power station kalau kita boleh adjust guna transformer semua tu. Mungkin contoh, takkan ada satu je dari Perlis nak hantar pergi sampai ke Johor Bahru berapa ratus kilometer. Jadi mungkin terpaksa naikkan voltan yang terlalu tinggi macam tu. Mungkin kurang sesuai lah. Sebab tu kita still kena ada juga banyak power station. Okay, alright guys, it's already 4:45. Boleh tak kita discuss sekarang? Boleh ke? Asal suara saya macam Syed Iqbal? Tata saya sebenarnya Syed Iqbal. Mana tahu kan, nanti hujung kelas saya reveal siapa saya sebenarnya. So Zaki, bukan, salah. Tiba-tiba buka jadi Misara. Hi guys. Okay, jom kita discuss. First, darah dibawa masuk ke dalam chamber yang pertama A. Apakah jawapan kepada A guys? A ialah atrium kanan. Very good. So A ialah atrium kanan. In English, right atrium. Okay, salur darah E yang membawa dia masuk ke dalam. So E itu apa? Vena cava. Okay, E ialah vena cava. Vena cava. In English kita sebut vena cava. Kalau saya nak bezakan E yang atas dengan E yang bawah. Kalau atas kita panggil apa? Superior. Okay, so kalau bahasa Melayu kita sebut vena cava superior. Bahasa Melayu dia ialah English dia superior vena cava. Manakala kalau dekat bawah ni, ini adalah inferior. Very good. Bahasa Melayu dia vena cava inferior ataupun English inferior vena cava. Senang je. Okay, so darah pun masuklah ke dalam atrium kanan. Dari atrium kanan, dia masuk pergi ke ruang B, chamber B. So, apakah chamber B guys? Chamber B ialah ventricle kanan. Very good. B ialah ventricle kanan. Ventricle kanan. Kan atas atrium, bawah ventricle. So, this is right ventricle. Right ventricle. Okay, moving on. Dari ventricle kanan, dia pump darah tu ikut ni, yang warna biru dekat sini. So, biru ni away from the heart. Keluar daripada jantung. Arteri ke pulmonary? Arteri ke pulmonary. Astagfirullah, saya dah bagi dah jawapan dia. Itulah jawapan dia, arteri pulmonary. Saya nak sebut arteri ke B. Okay, ini ialah arteri pulmonary. In English, pulmonary artery. Pulmonary artery. Kalau English dia Y lah dekat belakang Okay, so darah tu dia masuk ke paru, kita top up, nak hantar balik ke jantung sebab dia nak pump ke seluruh badan. So dia masuk balik ke jantung melalui salur G. G ni dia masuk ke dalam ruang pertama belah kiri ni. So our G is vena pulmonary. Very good. G ialah vena pulmonary. Vena pulmonary ataupun pulmonary vein. Okay, setakat ini boleh follow ke anak-anak form 3 semua? Boleh ya? Good, bisa. Okay, so daripada vena pulmonary, darah tu akan masuk ke ruang dekat bawah ini belah kiri. So kalau bawah ialah ventricle. Ventricle lah. Ada kata atrium, bukan? Ini dah atrium. Oh, sorry. Saya belum labelkan atrium ya. Belum kan? C adalah atrium. Okey, betul. C atrium dahulu. Atrium ni kiri ke kanan guys? Ini ialah atrium kiri ataupun left atrium. Left atrium. So daripada atrium kiri baru dia turun pergi ke D. D ialah atrium ventricle kiri. Ventricle kiri ataupun left ventricle. Left ventricle. Maksudnya tak semestinya darah warna biru tu vena.
Kamu nanya, tak adalah. Okey, soalan dia, biru tu tak semestinya vena ke? Okey, dia macam ni tau. Biru ni dia melambangkan darah terdioksigen ataupun deoxygenated blood. So, vena cava warna biru sebab dia bawa darah dari satu badan. So time tu darah tu kekurangan oksigen. That's why warna biru. Yang ni pula arteri pulmonari dia warna biru sebab kita baru je nak hantar pergi ke jantung. Kita tak top up lagi dengan oksigen. Betul tak? Okay? Alright. Yang ni warna merah, vena pulmonari sebab kita baru je top up dari jantung. Fresh dari top up dari dekat lungs, peparu. Fresh, banyak oksigen. Sebab tu kita gunakan warna merah. Okay. Sedarah terdioksigen tu ternyah oksigen ke? Okay, untuk darah kita tak guna nyah. Nyah kita guna untuk nyah tinja. Tinja kita guna nyah. Untuk oksigen kita guna de. Okay. Itu lagi satu saya tak puas hati. Kenapa kita ada yang kita translate? Okay, ini side story ya. So that you understand Malay dengan English. Macam contoh, defecation. Defecation kan membuang najis kan. Melayu kita kata nyah tinja. The word nyah tu maksud dia menyingkirkan de tu. So deoxygenated blood boleh je kita sebut darah ternyah oksigen. Betul tak? Okay. Darah terdioksigen ada karbon dioksida ke? Betul, Khairul Adil. Betul. Darah terdioksigen ada karbon dioksida. Okay, moving on. And dah cukup. Itulah kita punya ruang-ruang jantung kita. Settle. Okay. Now, boleh tak saya nak gerak kepada bahagian J, K dan juga I yang kita belum label ni? Jom. Okay, jom. Saya tunjuk dekat awak satu benda. Can you see my heart beating? Can you see it's beating now? Nampak kan? Okay. So, boleh tak bagi tahu dekat saya lagi sekali? Sekejap, kena berdiri. Ini ruang apa? Ni. Yang ni. What is this? Yes, ini atrium kanan. Betul. Yang ni ventricle kanan. Very good. Okay. Nampak tak? Can you see? Benda ni dia terbuka, tertutup. Dia terbuka, dia tutup. Dia terbuka, tertutup. Nampak kan? Okay. So, bila dia buka means atrium sedang mengepam. The atrium is pumping supaya darah tu masuk ke dalam ventricle. Okay. Bila ventricle pula sedang mengepam, benda tu terbuka ke tertutup? Bila ventricle mengepam, benda tu akan tutup. Yang tu tutup. Sebab kalau benda ni buka, ventricle tu dia pump, darah tu masuk balik ke atrium. Dah tu sampai bila atrium tolak ke ventricle, ventricle tolak balik. Dia tolak gitu sampai bila tak habis. Jadi waktu ventricle nak mengepam, kita wajib tutup valve tersebut. Okay. Begitu juga, sama juga dengan sebelah sini. Okay. Beza dari segi nama. Okay, dekat sini awak nampak tak? Dia ada 3 kaki. 1, 2, 3. Nampak kan 3 kaki kan? 3 dalam bahasa Inggeris 3. Sebab tu kita panggil dia tricuspid. Okay. Yang ni cuba tengok, nampak ada berapa kaki dekat situ? 2 kaki kan? 2 bi. Sebab tu kita kata bicuspid. Jadi ini injap tricuspid ataupun tricuspid valve. Yang ni injap bicuspid ataupun bicuspid valve. Okay. Alright. Next. Yang ni pula. Yang ni daripada ventricle. Bila ventricle pump, yang ni kena buka lah. Dia nak hantar pergi ke jantung dan juga aorta. Yang ni injap ni pula kita panggil dia sebagai sabit ataupun injap semi-lunar. Semi-lunar ataupun sabit. Dia sebab bila dia terbuka tu nampak macam bulan sabit lah. Nampak macam bulan sabit tak? Nampak lah sikit Pura-pura nampak lah bulan sabit dekat situ. Okay. Saya sebut hantar ke jantung ke? Sorry. Dia pump ni nak hantar pergi ke lungs, peparu. Minta maaf. Okay. Alright. So jom kita labelkan together. Okay. So tell me I ni injap apa? Dia duduk dekat the right side of the heart. Kalau kata awak terconfuse, awak ingat macam ni. Injap tricuspid, R untuk RIGHT. Awak ingat right belah kanan
trikuspid. Okay, so ini ialah injak trikuspid ataupun in English tricuspid valve. Awak ingat belah kanan je lah, sebab belah kiri namanya apa guys? Belah kiri ialah bicuspid. Very good. Okay, kiri J ialah injak bicuspid. Sekejap lagi ada soalan pasal injak kan? Bicuspid valve. Okay, and finally yang K dekat sini. K dia ada dua-dua. K yang nak masuk ke dalam arteri pulmonari, K yang datang dari vena pulmonari pun ada juga dekat aorta. Ini adalah semilunar. Okay, so injak sabit ataupun semilunar valve. Okay, K belah kiri dan kanan sama dia punya nama, is the same. Semilunar valve. Dah siap. H sir, H dekat mana? H mana? Apa? H apa? Sorry. Dia duk tulis Sir H. Ingatkan dia duk panggil nama saya kan Hamidi. Mungkin macam nak glamour dia Sir H. Macam Sir H. Macam sejak bila saya suruh awak panggil Sir H ni? Rupanya ni. Ya Allah, perasan. Okay, sorry. Ini ialah kita punya aorta. Okay, aorta. Okay, dan untuk ruang dan juga salur. Ada lagi satu struktur yang saya belum sebut. Cuba tengok dekat tengah ni. Ataupun kalau tengok dekat sini pun boleh. Can you see this meat here? Daging dekat tengah ni, nampak tak? Yes, yang ni kita panggil septum. Very good. Okay, so septum ni sebenarnya dia sampai ke atas. Dia sampai ke atas tau. Okay, apakah fungsi septum? Can anyone tell me? Dia divider. Dia memisahkan darah belah kanan dengan darah belah kiri. Can you tell me again? Darah belah kanan, dia darah jenis apa? Berok ke terdiok? Yes, ini ialah darah terdiok, darah yang kurang oksigen. Belah sini pula ini ialah darah berok, darah yang beroksigen, oxygenated blood. So kita tak nak bercampur. Kenapa? Kalau darah tu bercampur, nanti bila ventricle kiri pump pergi satu badan, sepatutnya contohnya lah, kita punya otot dia kena terima 100% oksigen, tapi tiba-tiba oksigen sampai 50 ketul je oksigen. Jadi badan dia akan kekurangan oksigen. Pengangkutan oksigen dia tak efisien. Okay? Awak pernah dengar tak penyakit kita kata jantung berlubang? Ataupun kita kata ventricular defect. Pernah dengar kan? So jantung berlubang sebab baby tu dia punya septum ni tak terbentuk sepenuhnya. Jadi adalah bahagian-bahagian septum tu yang berlubang. Jadikan belah kiri dengan kanan tu dia boleh bercantum lah. Okay? Benda ni dia kecacatan lah. Kecacatan waktu dalam peringkat fetus. Waktu peringkat fetus. Okay? So bila jadi macam tu, darah dia sentiasa bercampur, pengangkutan oksigen dia akan jadi tak efisien. Okay? Alright. Dia bukan asma. Itu bukan asma. Asma dia lebih kepada saluran pernafasan. Yang ni jantung. Ini jantung. Okay. Alright. So, adik saudara saya jantung berlubang. Dia dah buat operation tak, Miza? Dah buat ke? So, kalau berdebar, kenapa jantung berdegup laju? Berdebar tu merujuk kepada jantung kita berdegup laju lah sebenarnya. Nanti kan, masuk form 4, awak akan belajar tau. Sains belajar, bio pun belajar. Dia ada satu hormon dalam badan kita ni yang kita panggil sebagai adrenalin. Okay. Hormon ini side story tapi dia interesting. Hormon adrenalin ni dia akan dihasilkan bila kita menghadapi situasi yang mencemaskan. Contoh, awak ternampak anjing liar macam nak kejar awak. Ataupun awak bawa telefon sorok dalam poket bertembur dengan cikgu disiplin. Contohnya kan. So situasi mencemaskan. So bila berhadapan dengan situasi mencemaskan, awak punya jantung akan berdebar-debar. Dia akan berdegup dengan lagi kencang. Apa reason dia? Sebab
bila dia berdegup dengan lagi kencang, dia hantar oksigen lagi banyak pergi ke kita punya tangan dengan kaki supaya kita ready. Kita ready dalam situasi itu. Contoh, kita nak lawan anjing tu ke atau kita nak lari daripada anjing tersebut. Okay. So, bila awak terjumpa crush ke, benda yang sama. Kita anggap benda tu sebagai sesuatu yang mencemaskan. Nervous. Apa, dia jadi ketibas. Tahu tak ketibas tu apa? Ketibas tu bukan ketinggalan bas. Ketibas tu ketiak basah. Ketiak basah kita kata ketibas lah, okay? So, itu semua ketika situasi yang mencemaskan. Okay, anyways, dah. Jom kita tengok contoh-contoh soalan, guys. Let's see the question ya. Okay, pertama, faster. Namakan salur yang mengangkut darah dari seluruh badan ke jantung. Whole body into the heart. What's the answer? Vena cava. Very good. Tepukkan untuk anda. Good job. Okay, next. Salur darah dari peparu ke jantung. From the lungs into the heart. Vena pulmonari. Very good. Pulmonary vein. Pandai. Ini soalan aras rendah je. Okay, jom kita gerak ke soalan yang kedua. Dah habis salin ke? Dah ke? Dah, okay. Salur ini pula mengangkut darah dari jantung ke seluruh badan. Heart to the whole body. Aorta. Very good. That's aorta. Good. Bravo. Okay, next. Salur darah jantung ke peparu. From the heart to the lungs. Pulmonary artery. Very good. Apa? Arterium pula. Bukan. Artery. Kalau dia keluar dari peparu, itu adalah peparu pula. Minta maaf saya banyak tersasul jantung dengan peparu hari ini kan. Bila dia keluar dari jantung, itu adalah arteri. Okay, so jom kita gerak ke soalan yang ketiga. Beza apa beza injap trikuspid dengan injap bikuspid? Fungsi dia beza apa? Okay, cara nak jawab soalan ni bukan bilangan kaki. Bilangan kaki itu dari segi struktur. Yang ni dia tanya fungsinya. Differentiate the function between tricuspid and bicuspid. Okay, so first of all, awak kena faham arah laluan dia. Okay, jadi dekat sini kalau awak tengok, kalau kita punya tricuspid, darah tu mengalir dari mana ke mana? Mengalir dari atrium kanan ke ventricle kanan. So, fungsi injap, dia nak memastikan, memastikan darah mengalir satu hala. One direction of blood flow, beza dia dari mana ke mana. So, kalau tricuspid, dari atrium kanan ke ventricle kanan. Kalau yang ni, memastikan darah mengalir satu hala, dari atrium kiri ke ventricle kiri. Itu je sebenarnya. Dia nak uji awak yang ni duduk dekat bahagian mana, kiri ke kanan, yang ni kiri ke kanan. Okay? Alright, so the answer is something like this lah. Injap tricuspid, AK ialah atrium kanan, VK ialah ventricle kanan. RA right atrium, RV right ventricle. Okay? Oh, kena sebut atrium jugalah ni. Betul. Kalau soalan suruh awak describe fungsi injap, you kena ini in this case dia spesifik tricuspid dengan bicuspid. So kena bagi tahu belah kiri ke belah kanan. Okay? So akan upload ke contengan? Ya, kita akan upload right after the class. Okay? Dia akan appear about 5 to 10 minutes after the class. Okay, dah habis ke semua? Are you done? Yang ni tricuspid, bicuspid. Done. Okay, good. So let's move on kepada soalan yang seterusnya. Okay, yang ini walaupun dia kebat, tapi sebenarnya jawapan dia more or less macam yang atas tadi. So injap sabit seorang bayi yang baru dilahirkan tidak dapat berfungsi. Apakah kesannya? Semilunar valve is not working. So explain the effect. Janganlah terus conclude bayi itu akan mati, tak baik. Kita siapa nak menentukan ajal seseorang? Tak boleh. Awak kena jawab dari segi sains. Bukan jantung berlubang. Jantung berlubang tu itu kejap lagi. Itu ni.
Itu baby dekat soalan nombor 7. Kita tak cerita pasal septum awak. Yang ni kita cerita pasal injap sabit. So basically, ya awak cerita je fungsi injap sabit. Awak cerita fungsi injap sabit, cumanya awak tukarkan darah tu akan berpatah balik. Okey, jom kita tengok fungsi injap sabit. Sepatutnya injap sabit dia memastikan darah mengalir satu hala. Dari mana? Dari ventrikel kiri pergi ke aorta, dari ventrikel kanan pergi ke arteri pulmonari. Itu fungsi dia. Jadi awak tukarkan ayat tu. Okey, awak negatifkan, terbalikkan ayat tu. Maknanya awak kata darah berpatah balik dari arteri pulmonari ke ventrikel. Darah berpatah balik dari aorta masuk ke ventrikel. Itu je sebenarnya. Basically soalan nak uji awak fungsi, tapi dia tak tanya straightforward. Dia bagi macam situasi ala-ala soalan medik. Boleh faham Okay, so English berpatah balik kita kata backflow. Kita kata backflow. Okay, jadi ini contoh darah berpatah balik dari aorta ke ventrikel kiri. Boleh tolong tambah tak? Or you juga boleh kata dari pulmonary vein, dari arteri. Dari arteri pulmonary ke ventricle kanan. Okay? Or from pulmonary artery to right ventricle. So berpatah balik ataupun flows back. Kenapa dia berpatah balik? Sebab semilunar valve tu dia terbuka, sentiasa terbuka. Okay, so kita tengok balik kita tengok balik tadi gambar kita tadi ni. Ni. Yang ni dia sentiasa terbuka. Bila dia sentiasa terbuka, ventricle pump, dia pump masuk ke aorta, darah tu jatuh balik. Dia pump masuk ke aorta, darah tu jatuh balik. Sampai bila? Okay, so kita kata darah tu dia masuk balik. Okay, Vika ke Vicky se, ventricle kanan. Yang ni arteri pulmonari ke ventricle kanan. Okay. Alright, siap soalan ni? Dah siap ke? Kalau siap, say done. Yes everyone? Siap. Nak tengok balik soalan 3. Okay, boleh snapshot. Boleh snapshot. 5, 4, 3, 2, 1. Dapat short form. Vika is ventricle kanan. Ventricle kanan. Yang ni right ventricle. Okay. Function semilunar again. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, ini semilunar. Betul tak? So semilunar dia ada dua. Satu semilunar dari ventricle kanan pergi ke pulmonary artery. So dia memastikan darah mengalir satu hala. Ensure one direction of blood daripada ventricle kanan ke pulmonary artery. Boleh faham Itu kalau belah kanan. Kalau yang belah kiri, memastikan satu hala dari mana ke mana. So dari ventricle kiri pergi ke aorta. Kita tengok nota kita lagi jelas. Ni nampak? Okey, itu injap sabit yang pertama. So one direction daripada ventricle kanan, ini pulmonary artery. Yang ni pula daripada ventricle kiri pergi ke aorta. Basically you just sebut memastikan darah mengalir satu hala dari mana ke mana. It's the same thing untuk bicuspid dengan tricuspid. Okay. Alright. So dari from aorta ke left atrium, sejawapan aorta to ventricle. Sebab kalau kita tengok darah kita dari ventricle, ini ventricle, dia terus masuk ke aorta. Dia terus masuk ke aorta. So darah tu berpatah balik daripada aorta masuk ke dalam ventricles. Okay. Alright, dah. Guys, kita kena laju sikit sebab sekarang dah pukul 5-8 minit. Boleh saya gerak kepada soalan number 5. Can we go to number 5? Okey, nyatakan jenis darah dalam ruang bahagian kiri dan kanan jantung. So, kalau bahagian kanan dahulu, kanan berok ke terdiok? Kanan ialah terdiok, deoxygenated blood.
Belah kiri adalah berok sebab dia baru datang dari peparu. Good. Okay. So kanan terdiok, kiri berok. Okay. So right is DB, left is OB. So I believe this part semua orang dah clear. Okay, kalau dah habis sit down dekat chat. Untuk nota latihan kan, awak boleh guna short form tau. Exam kena tulis panjang-panjang lah, nota tak payah panjang sangat. Dah? Okay, good. So jom kita gerak kepada soalan 6. Terangkan fungsi septum. Okay, kalau lah contoh, bila soalan terangkan, so awak kena ada at least 2 point tau. Awak kena ada 2 point, 2 markah. So, apa 2 markah awak boleh kata dekat sini? Ya, memisahkan OB dengan DB, betul. Memisahkan darah berok dengan darah terdiok. Lagi satu awak boleh kata, memisahkan ruang kiri dan ruang kanan. Pun betul juga, okay? Ya, memisahkan jantung belah kiri dengan jantung sebelah kanan. Very good. So, ini adalah 2 points. Awak sebut, memisahkan bahagian kanan. Bahagian kanan ada apa? Darah terdioksigen. Dan memisahkan bahagian kiri ada apa? Darah beroksigen. Okay, so the right side contain DB, the left side contain OB. So baru ada 2 point dekat sini. So kalau pisahkan ventricle, dia atrium, between atrium pun ada septum juga. Between atrium pun ada septum juga. Sebab tu saya sebut bahagian jantung. Kalau awak nak sebut ventricle, you kena sebut atrium terus. So septum memisahkan atrium kiri dan ventricle kiri dengan atrium kanan dan ventricle panjangnya. But you have to mention atrium sekali. Okay. OB in English ialah oxygenated blood. Oxygenated blood. Malay ni atas ni darah terdioksigen, darah beroksigen. Darah terdioksigen, darah beroksigen. Okay. Terdioksigen ni okay. Darah terdioksigen kan ni awal-awal tadi kita dah discuss dah. Okay, darah terdioksigen maksud dia kandungan oksigen yang rendah, low concentration of oxygen. Sebab tu kita hantar darah tu masuk ke peparu. Kita nak top up dengan oksigen. Okay. So lepas dia masuk peparu, kita top up dengan oksigen. Oksigen dah tinggi kan, dah banyak kan. So bila oksigen dah banyak, kita panggil darah beroksigen, DB. Ataupun oxygenated blood. Okay. Alright. Darah terdioksida, lain-lain, terdioksida different. Kita tak sebut darah terdioksida, kita kata darah beroksigen dengan terdioksigen. Okay, alright guys, lagi sikit. Sorry, yang ni soalan 7. Seorang bayi, ni ala-ala kebat lah sebab dia nak bagi dekat awak macam ala-ala apa soalan medik kan. Seorang bayi mempunyai jantung berlubang, iaitu septum pada bahagian ventricle tidak terbentuk dengan sempurna. Apakah kesannya? Sebenarnya, dia nak tanya dekat awak the function of septum. Okay, so dia tak tanya straightforward. Kalau dia tanya straightforward, apakah fungsi septum? Yang ni dia plot twist. Okay, betul, darah bercampur. Tapi kalau awak kata darah bercampur je tak dapat markah, you kena sebut apa jenis darah yang bercampur tu. Awak kena sebut DB dengan DT. Okay, oxygenated blood dengan deoxygenated blood akan bercampur. Okay, so bila darah tu bercampur macam saya cakap tadi, patut kita punya muscle, otot-otot badan kita menerima oksigen yang banyak. Tapi sebab darah ni dah bercampur, bila jantung kita pump, dia hantar darah yang tak ada oksigen. So bila dia hantar darah yang tak ada oksigen, baby tu akan kekurangan oksigen. Dia punya pengangkutan oksigen dia tidak efisien. Okay, so ini contoh ayat yang awak boleh buat. So DB dan DT bercampur, jadi pengangkutan oksigen tidak efisien. Lah tiba highlight semua benda So DB dan DT bercampur, pengangkutan oksigen tidak efisien. So that's the answer. Okay, boleh screenshot. 5, 4, 3, 2. So dalam exam boleh guna top up ke? Tak boleh. Dalam exam awak boleh kata peparu membekalkan. Dalam exam kata membekalkan. Okay, supply. So cakap British dulu. British.
Kenapa saya cakap British? So nak tengok. Okay, kita tengok soalan terakhir guys, boleh tak? Kita tengok soalan soalan second last. Okay. So, explain the difference in the ini selalu ditanya ya, ketebalan atrium dan ventricle. The thickness of atrium and ventricle. So, what's the difference? Which one is thicker? Is it ventricle or is it atrium? Which one is thicker? Yes, all of you have mentioned in the chat it's the ventricle. Good. But what's the reason? Why? Why ventricle is thicker? Betul. Keyword pertama, you kena sebut tentang pressure, tekanan. Ventricle, dia kena pump lagi kuat. Kalau awak tengok gambar ni, kalau awak perasan betapa kuatnya, atrium dia macam kecepeh sikit je. Tapi ventricle dia macam, nampak tak? Ni dia macam sikit je, yang ni dia lagi banyakan. Kenapa? Nak tengok dia punya dinding dia is like thicker. Why? Darah yang nak lalu dari atrium turun ke ventricle, jarak dia pendek je. Ventricle nak masuk ke atrium nak masuk ke ventricle je. Betul tak? Tapi darah dari ventricle dia kena pump keluar dari jantung. Yang belah ni dia kena keluar pergi ke peparu, yang belah sini dia keluar pergi satu badan. Okey, jadi dia perlu pump dengan tekanan yang lebih tinggi, higher pressure, supaya jarak dia pergi lagi jauh. Boleh faham Okay, so yang ni don't worry, saya akan bagi jawapan dekat awak. So nanti lepas kelas awak boleh salin dia punya jawapan sebab kita run out of time. Boleh Boleh Okay, so last kali pula, kalau ventricle kiri versus ventricle kanan, left or right ventricle, which one is thicker? Ventricle kiri ke ventricle kanan lagi yes. Kalau kita tengok dekat sini, logiknya kalau yang mana satu dia punya jarak untuk dia pump lagi jauh, ventricle kanan ke ventricle kiri? Ventricle kiri, okay? Kanan dia pump pergi ke peparu je. Tadi kan awal-awal kita dah buat bedah siasat mayat tu, bedah siasat pula tak. Kita dah buat anatomi mayat tu kan. Kita punya peparu betul-betul sebelah jantung, betul tak? So jarak dia dekat. Tapi yang ni dia kena pump pergi ke satu badan, jauh. Jadi dinding ventricle kiri lagi tebal berbanding ventricle kanan. Boleh faham So it's all about the pressure, berapa kuat dia kena pump and berapa jauh darah tu kena pergi. Okay, alright. So again, yang ni pun dah ada jawapan. So saya uploadkan dekat apps, lepas kelas dia akan available. Boleh So HEPA tu hati ke? Betul. HEPA ialah hati. Yes, correct. Okay. Okay guys, dah cukup. Maka berakhirlah sudah, itulah sahaja kelas kita pada hari ini. Guys, tahukan dengan saya awak ada 5 sesi untuk form 3 sign. So after this there will be a lot more topic, bukan sahaja dengan saya, dengan teacher-teacher dan tutor lain juga sebenarnya. So nantikan kita dah prepare nota simple untuk awak supaya buat revision dengan mudah. So please join our class after this, right? Okay. So itu saja for today. Hopefully today punya session ada bagi input dekat awak walaupun kita dalam mood cuti sekolah, but still you masuk something lah sebenarnya kan. Okay, right. So I wish you to see again untuk seminar session after this, right? Okay, bye bye. Assalamualaikum. Thank you. Bye. Thank you. Jumpa lagi. Thank you. Bye.